Yang beri maksud tuan-tuan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, seorang sahabat Nabi nama Jabir. Dia bawa hadis ni, dia dengar hadis ni, dia sampaikan kepada anak-anak murid dia, dan anak-anak murid dia bawa kepada kita, sampai kepada kita melalui riwayat daripada Imam Muslim. Yang beri maksud daripada Sayyidina Jabir, Rasulullah SAW pernah datang kepada kami di masjid ini, dan di tangan baginda terdapat sebatang tamar, sebatang pelepah tamar yang kering, urjun. Urjun ni pelepah tamar yang kering, yang dinisbahkan kepada Ibnu Tab. Ibnu Tab maknanya pelepah tamar kering itu daripada Ibnu Tab, yakni daripada tanah ataupun yang ditanam oleh Ibnu Tab, pelepah tamar itu. Lalu baginda nampak di kiblat masjid ada kahak. Depan kiblat masjid tu ada kahak, ada air liur kahak. Baginda pun membersihkannya menggunakan pelepah tamar tersebut. Nampak tuan-tuan? Nabi sendiri dia tak suruh orang, dia tak suruh siap. Dia nampak tuan-tuan ada kahak di arah kiblat. Bila nampak ada kahak di arah kiblat, di depan kiblat, dia nak solat di dalam masjid ni. Sebab dulu masjid tanah tuan-tuan. Dia tak ada simen tile macam dengan zaman kita ni. Dia tanah saja. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi SAW ambil pelepah tamar urjun tadi tu, Nabi SAW bersihkan kahak tersebut daripada tempatnya, iaitu di depan kiblat. Kemudian baginda menghadap kepada kami. Lepas Nabi clear bersih semua dah, Nabi SAW menghadap para sahabat Nabi SAW sambil Nabi berkata, siapakah di antara kalian yang suka agar Allah berpaling daripadanya? Itu dia. Nabi kata ni, siapakah di kalangan sahabat-sahabatku ni yang ada ni yang suka Allah berpaling daripadanya? Kami semua para sahabat terus tundukkan kepala dan pandangan ke bawah. Baginda mengulangi sebanyak 3 kali. Nabi dok tanya, siapakah di kalangan kamu yang suka Allah Ta'ala berpaling daripada dirinya? Dok tanya 3 kali Nabi tanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap kali Nabi tanya, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Maka apabila dok tanya 3 kali berulang-ulang, maka nampak sama-lama sahabat Nabi pun jawab. Sahabat Nabi SAW menjawab. Sahabat Nabi kata apa tuan-tuan? Tidak ada pakat jawab ramai-ramai. Qulna ya Rasulullah. Bila kata qulna ya Rasulullah, maknanya kami semua pakat jawab, yakni para sahabat yang ada di masjid pakat jawab bersama. Ramai-ramai jawab soalan Nabi dengan berkata, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menyukai demikian, yakni tidak ada seorang pun yang suka Allah berpaling daripadanya, wahai Rasulullah. Lalu baginda SAW bersabda, maka sesungguhnya apabila salah seorang daripada kalian sedang solat, maka sesungguhnya Allah SWT berada di hadapannya. Oleh itu janganlah dia meludah di hadapan atau di sebelah kanan. Tetapi jika dia hendak ludah, jika ingin berkeperluan untuk meludah, maka berludahlah di sebelah kirinya, iaitu di bawah tapak kaki kirinya. Jika dia ingin bersegera, maka lapkanlah pada pakaiannya sebegini, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu Nabi SAW ajak cara nak ludah. Kemudian Nabi SAW melipatkan pakaian baginda itu dengan
berkata, Aruni abiran faqama fatan minal hayy yashtaddu ila ahlihi faja'a bi khalukhin fi rahatihi fa'akhadahu Rasulullah SAW faja'alahu ala ra'si urjun summa lataqa bihi ala asari nukhamah. Kemudian Nabi SAW kata, bawakan kepadaku akan minyak wangi abir. Lalu seorang pemuda dari kampung tersebut berkejar untuk mendapatkannya daripada keluarganya. Dia datang membawa minyak wangi daripada jenis yang lain di tapak tangannya. Lantas Rasulullah mengambil minyak wangi tersebut dan menyapukan pada hujung pelepah tamar tersebut yang berada di tangan baginda dan menghilangkan kesan kahak tadi. Qala Jabir, famin hunaka ja'altumul khaluqa fi masajidakum. Kata Jabir yang bawa hadis ni, yang meriwayatkan hadis ini, tuan-tuan, lantaran itulah berdasarkan peristiwa ini kalian yakni meletakkan wangi di masjid. Jadi Rasulullah ajak cara nak ludah sebelah kiri, jangan ludah sebelah depan, jangan ludah sebelah kanan. Dan Nabi SAW ajak kalau nak buang juga kahak tu, berkeperluan untuk buang juga kahak, Nabi suruh buang di pakaian. Nabi tunjuk cara dia dan lipat balik pakaian tersebut. Maka Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat melalui contoh teladan, menunjukkan sendiri cara yang perlu dilakukan. Dia kata lakukan sebegini, kalau nak ludah begini, lapkan pada pakaian kamu sebegini. Nabi tunjukkan caranya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis yang kita baca panjang lebar ialah yang pertama, Nabi SAW ulangkan persoalan sebanyak 3 kali. Itu cara Nabi nak tarik perhatian para sahabat, nak tarik perhatian anak-anak murid, nak tarik perhatian audiens mad'u. Nabi ulang 3 kali. Siapakah yang suka Allah berpaling daripadanya? 1. Siapakah yang suka Allah berpaling daripadanya? 2. Siapakah yang suka Allah Ta'ala berpaling daripadanya? 3 kali. Kemudian barulah Nabi SAW meneruskan penerangannya, meneruskan huraiannya. Ini cara. Jadi kita pun boleh contoh, boleh tiru cara Nabi SAW di dalam menyampaikan sesuatu mesej. Nabi tarik perhatian dengan mengulangi soalan 3 kali, nak bagi faham, nak bagi sahabat-sahabat ambil perhatian. Diulangkan soalan sebanyak 3 kali. Yang kedua, dalam hadis ni juga kita dapat pengajaran Nabi menerangkan teori secara praktikal. Teori yang Nabi bagikan ludah, kemudian cara nak lap di pakaian, Nabi tunjuk secara praktikal. Nabi tunjuk secara praktikal. Kemudian Nabi tunjuk contoh. Nabi SAW yang ketiga, Nabi SAW membersihkan kahak dengan diri baginda sendiri. Ustaz kata tadi, dia tak suruh siak ke, dia tak suruh khadam dia tak suruh Bilal, tapi dia sendiri yang membersihkan kahak yang ada di depan kiblat. Tempat Nabi nak sujud, tempat Nabi nak solat tu ada kahak. Maka Nabi SAW tak menyuruh orang lain untuk bersihkan. Nabi bersihkan dengan diri sendiri. Nabi ambil urjun, pelepah tamar, Nabi tonyuh ataupun Nabi sapukan, Nabi bersihkan kahak dengan menggunakan hujung kayu tersebut, hujung pelepah tamar tersebut,
dengan diri sendiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, apa kita dapat di situ? Di situlah kita dapat mengambil satu kepahaman, satu pengejaran, satu ibrah bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak besar diri, dia rendah diri, dia seorang yang tawaduk. Walaupun title dia, pangkat dia Rasul, pangkat dia ketua negara, pangkat dia Perdana Menteri, pangkat dia tu Presiden, pangkat dia ketua negara, memerintah negara Madinah, pangkat dia Nabi, pangkat dia seorang Rasul, tapi dia tidak keberatan, tidak belagak, dia menunjukkan sifat rendah diri. Tawaduk, bersihkan tahap itu dengan diri dia sendiri. Dia tunjuk contoh, dia pegang kayu pelepah tamar, dia bersihkan. Kalau kita mop lah, pegang kayu mop, bersih. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW tak suruh orang, dia bersih sendiri. Dia ambil pelepah tamar, dia bersihkan, macam kita kata, dia mopkan lantai yang ada kahak tu dengan diri sendiri. Ni pelajaran kita dapat. Nabi pemimpin, tapi Nabi SAW tunjuk teladan, menunjukkan dirinya humble, rendah diri, tidak besar diri. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW menunjukkan kepada kita hendaklah mencegah kemungkaran yang telah berlaku di depan mata. Tak boleh biarkan kemungkaran. Nabi ajak kita dalam hadis ni, Nabi tak biar masjid nanti dipenuhi oleh kahak. Kalau tidak ditegur dan dilarang oleh Nabi, maka nanti habis satu masjid penuh dengan kahak. Sahabat-sahabat tidak mengetahui akan perkara itu tidak bagus. Kerana Nabi mengaitkan meludah kahak dengan berpalingnya Allah daripada kamu. Perbuatan kamu meludah kahak di depan kiblat, meludah kahak di sebelah kanan, itu perbuatan yang mengundang kepada berpalingnya Allah Ta'ala daripada kamu. Jadi Nabi cegah kemungkaran yang berlaku. Yang keempat, mencegah kemungkaran dengan tangan bagi mereka yang mempunyai kuasa. Jadi Nabi SAW tunjuk dia ada power, dia ada kuasa, dia tunjukkan. Tapi dia tidak memerintahkan dengan cara yang kasar dan brutal. Tapi Nabi SAW, cara dia mencegah kemungkaran dengan begitu halus, dengan begitu berkesan. Sampai bila-bila sahabat akan ingat teguran Nabi. Sahabat akan ingat perbuatan Nabi membersihkan kahak yang berada di sebelah kiblat, yang berada di kawasan di arah kiblat. Itu dia tengok sendiri dengan mata kepala mereka. Nabi SAW bersihkan dengan urjun. Kemudian Nabi SAW ajar mereka jangan ludah dengan secara live, ditunjukkan dengan cara halus. Bukan dia mencegah mungkar dengan tangan itu dengan cara yang kasar, dengan cara yang brutal, dengan cara yang kita kata ala Samsing. Tidak. Tapi Nabi SAW mencegah mungkar dengan tangan, tapi dengan cara yang halus, penuh dengan pendidikan dan budi pekerti yang mulia. Yang seterusnya, kita dituntut membuang sebarang kekotoran yang terdapat di masjid bagi memastikan kita sentiasa menjaga kehormatannya. Begitu juga di tempat-tempat lain agar senantiasa bersih. Jadi Nabi tunjuk contoh, bila ada kekotoran, mesti hilangkan kekotoran itu. Terutamanya di masjid. Masjid bukan tempat ludah, masjid bukan tempat kahak,
Maka Nabi SAW ajak sahabat-sahabat semua dan kita semua, bila nampak kekotoran dalam masjid, jagalah kehormatan masjid. Segerakan bersihkannya dengan diri kita sendiri. Jangan nampak kotor sikit pergi cari siap. Awak hang tak ambil, nampak tak cicak ada seketui atas kapek. Kita nampak tak cicak, kita tak pergi ambil buang. Kita pergi panggil siap Ustaz, ni tolong buang Ustaz tak cicak ni. Besar sangatkah kita? Apa salahnya kita tiru Nabi SAW, dia buang sendiri. Dia pergi ambil tuan-tuan, Orjun. Kalau kita hari ni ambil apa nama penyapu tak cicak tu, ambil pergi buang. Jadi itu cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan yang seterusnya, kahak dan ludah. Walaupun menjijikkan, tapi dia bukanlah najis, tuan-tuan. Buktinya, Nabi SAW ludah pada pakaian baginda dan menunjukkan kepada sahabat bagaimana cara membersihkannya bagi mereka yang terpaksa berludah. Cara nak sapu kepada pakaian apabila berludah. Itu tuan-tuan, pengajaran yang kita dapat. Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-8, berludah ketika solat tidaklah membatalkan solat, tapi hukumnya makruh. Dalam kitab Dr. Wahab Az-Zuhairi, dalam fiqh Syafi'i Al-Muyassar, dia menyatakan bahawasanya kahak yang keluar daripada perut adalah najis. Maka tuan-tuan, kalau takat kerengkung tu dalam kawasan rengkung kita, kahak itu di kawasan trakea kita, kawasan apa nama tongsil kita, maka itu tidak najis. Yang datang daripada perut, barulah kata Dr. Wahbah, kata itu suatu yang najis. Yang ke-8, yang ke-9, memuliakan arah kiblat adalah tuntutan agama. Kita kena mulia kawasan kiblat, arah kiblat. Sebab itulah tidur pun dilarang kita menghulurkan kaki ke arah kiblat. Itu tuntutan agama, jaga kawasan kiblat, arah kiblat kita ni. Walaupun tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita, sebab tu ada dalam hadis banyak, nak buat tandas pun jangan mengarahkan ke arah kiblat. Kita duduk mencangkung, kita duduk tu jangan menghadap kiblat. Dia suruh kita tidak menghadap kiblat. Dan banyak lagi lah, tidur jangan kita menghulur kaki ke arah kiblat, ataupun bahkan kita disuruh mengiring ke arah kiblat. Iring, pastikan iringan bahu kita sebelah kanan itu menghadap kiblat, macam orang diletakkan dalam liang lahat, mayat diletakkan dalam liang lahat, mengiring searah kanan, mengiring ke arah kiblat di atas lambung bahu kanan. Yang seterusnya 10, baik atau buruknya sesuatu perkara itu ditentukan oleh syarak, bukan ditentukan oleh akal kita yang cetek. Sebelah kanan lebih mulia daripada sebelah kiri. Tangan adalah mulia daripada kaki. Dan hari Jumaat adalah lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Ini semua ditentukan oleh syarak, bukan ditentukan oleh akal kita. Baik dan buruk sesuatu perkara itu ditentukan oleh syarak, bukan dengan akal manusia yang cetek. Itu yang kita dapat tahu, pelajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Dan seterusnya, harus dan sunat menghiasi dan mewangikan masjid
begitu juga tempat-tempat lain. Sebab perkara ini, wangi-wangian ini adalah merupakan sunnah para nabi-nabi. Bukan hanya sunnah Nabi kita Muhammad saja, tapi sunnah para nabi. Nabi-nabi sebelum daripada Nabi kita pun mereka ini suka berwangi-wangian. Maka sebab itu kita disuruh mewangikan diri kita dengan pewangi, dengan minyak macam-macam wangi. Tentang Nabi SAW sebut tadi dalam hadis, dia suruh pergi ambil minyak wangi daripada kalangan khaluq. Khaluq ini adalah satu minyak wangi, sejenis minyak wangi. Ada dipanggil sebagai mis. Mis ni maknanya kasturi. Nah, macam-macam jenis pewangi, macam-macam jenis atar, bermacam-macam jenis minyak wangi yang Nabi SAW suka. Antaranya ialah dipanggil mis, kasturi. Maka kita pun sunnah Nabi berwangi-wangian. Kalau kita nak tiru Nabi SAW, maka kita wangikan tempat kita, wangikan masjid kita. Pewangi-pewangi yang ada kita boleh gunakan untuk mewangikan masjid, mewangikan rumah kita, mewangikan diri kita. Baik. Cuma orang perempuan bila keluar tak boleh berwangi-wangian yang melebihi adat, yang menyebabkan wangian itu menarik perhatian orang-orang ajnabi, menarik perhatian laki-laki yang bukan ajnabi, yang ajnabi dengannya. Laki-laki yang bukan mahram, itu haram, dapat dosa zina. Setiap orang yang cari wangian itu, yang bila terhidu dia mencari siapa yang pakai, maka mata mereka melihat orang yang pakai itu, menyebabkan mata-mata orang mengalih ke arah dia itu, adalah sudah mendapat dosa zina. Telah mendapat dosa zina. Jadi jangan duk pakai wangi sampai menarik perhatian orang lelaki, sampai dia lalu tu kita tertarik mata kita untuk memandang dia, menyebabkan kita, hai, wangi sangat ni, siapa dia? Balik. Maka itu juga Nabi kata dalam hadis, menyebabkan dia mendapat dosa zina, seperti berzina. Sebab itu orang perempuan bila keluar daripada rumah tidak boleh berwangi-wangian yang melampaui, wangian yang menarik jauh, wangian yang menyebabkan dia bau terlampau jauh. Kalau takat diri dia tak mau bagi busuk tu, dibenarkanlah deodorant ke apa ke. Tetapi sampai buah minyak wangi, sampai bau tarik perhatian orang, tak boleh. Itu bagi orang perempuan. Orang lelaki tak apa. Tak apa. Nabi sendiri pun tuan-tuan, tangan dia bila usap kepala anak-anak yatim, anak-anak kanak-kanak, akan lekat bau wangi di kepala anak-anak itu. Dan bila mereka balik rumah mereka, mak pak mereka akan tahu kepala anakku ini diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak pak akan tahu, sebab bau yang ditinggalkan daripada usapan kepala Nabi usap kepala tu, bau tu akan tinggal di kawasan kepala mereka. Akan tinggal di kawasan kepala tu. Nabi nak kata punya wangi, tangan dia pun wangi. Ini mungkin mukjizat lah. Mukjizat. Kemudian sebab tu Sayyidina Abu Bakar, apabila Rasulullah wafat, dia pergi cium Nabi, pergi sayang Nabi. Dia kata apa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar kata, tibta hayyan wa mayyitan. Engkau wangi Rasulullah, hidup wangi, mati pun wangi. Masya Allah. Itu Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, umat Islam perlu, yang last kali ni kita nak tutup dah majlis ilmu kita takat ni, sudahlah dah lama sekali tuan-tuan. Dia lebih sangat dari kita berhenti. Yang last sekali, umat Islam perlu sentiasa memastikan keadaan masjid berada dalam suasana yang baik dan selesa.
Kerana itu merupakan tempat perhimpunan umat Islam, tempat ibadah, pusat ilmu, berkumpulnya ahli syura. Dulunya orang bermesyuarat di masjid. Tempat latihan tentera, pusat latihan kepimpinan, masjid dulu. Tempat terhimpunnya hati dan jiwa yang ikhlas kepada Tuhannya. Maka sepatutnya masjid perlu diimarahkan dan perlu dipelihara sebaik mungkin. Maka sebab itu masjid kita jaga sungguh. Kita hiasi dia dengan perhiasan, kita kemaskannya dengan kemas, kita cucikannya, bersihkannya daripada sebarang kekotoran. Termasuklah juga kahak, walaupun dia satu yang jijik, walau dia tidak najis, dia tidak termasuk dalam najis syar'i, tapi dia suatu benda yang jijik, yang kotor, tidak boleh kita sewenang-wenangnya meludah dalam masjid. Itu pengajaran yang kita dapat, tuan-tuan. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mesej kepada sahabat, menyampaikan ilmu, menyampaikan pendidikan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan kita pun boleh contoh dengan cara yang telah kita huraikan tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan beri manfaat untuk kita semua.